Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemalis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Muhammad Fauzan bin Zulkarnain dari kelas BMA akan membentangkan soalan tugasan bagi subjek keterampilan berbahasa yang bertajuk Halangan Komunikasi dan Isu dalam Keterampilan Berbahasa. Sekalung penghargaan diucapkan kepada pensyarah BNMB 1134 iaitu Encik Muhammad Nizam bin Hamid, dan tidak lupa juga kepada ibu bapa saya iaitu Amnah binti Hasan dan juga Zulkarnain bin Abdul Muttalib. Baiklah, saya akan memulakan dengan pengenalan. Keterampilan ketika berkomunikasi dengan orang lain merupakan salah satu aspek yang penting ketika berbicara. Keterampilan ketika berbahasa menunjukkan identiti kita sebagai masyarakat Melayu. Menurut Dun dan Goodnight 2011 dan Haslina Halim 2018, komunikasi adalah suatu proses yang melibatkan pengirim, penerima dan pemahaman mesej. Menurut Haslina Halim 2018, ramai beranggapan bahawa komunikasi merupakan sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi proses berkomunikasi amat sukar. Hal ini disebabkan penguasaan kesantunan dan keterampilan dalam berbahasa tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kesedaran tentang pengetahuan dan kemahiran dalam berkomunikasi adalah aset yang amat penting, dan kompetensi dalam komunikasi amat berguna dalam hubungan interpersonal, sosial ataupun profesional. Oleh itu, keupayaan dalam berkomunikasi, terutamanya pemilihan bahasa, penting bagi mengelakkan berlakunya pergaduhan yang diakibatkan oleh salah faham. Baiklah, seterusnya kita lihat pula halangan komunikasi. Komunikasi bukanlah hal asing lagi dalam diri kita, kerana kita akan berinteraksi dengan orang lain untuk mengetahui atau membincangkan tentang sesuatu perkara. Terdapat beberapa halangan komunikasi yang mengganggu interaksi antara individu atau kumpulan. Terdapat 5 halangan komunikasi, iaitu yang pertama maklum balas, yang kedua komunikasi salah, yang ketiga penyampaian menerusi saluran kedua, yang keempat gangguan emosi, dan yang kelima gangguan luaran. Baiklah, kita teruskan dengan maklum balas. Antara halangan komunikasi adalah maklum balas. Maklum balas yang diterima daripada penerima menunjukkan maklumat yang disampaikan diterima dengan baik. Dalam hal ini, maklum balas merupakan tidak balas penerima terhadap pesanan yang telah dihantar. Sekiranya tanda maklum balas yang diterima, bererti maklumat tersebut tidak diterima dan diketahui oleh penerima dengan baik. Contohnya, kita bertanya khabar kepada penerima. Sekiranya penerima tidak memberi respon, bermaksud mesej tersebut tidak diterima oleh penerima. Ketiadaan maklum balas daripada penerima menyebabkan komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kita boleh memberi maklum balas dengan cara bertanyakan soalan atau membuat ringkasan maklumat yang diperoleh daripada penutur. Oleh itu, jelaslah bahawa salah satu halangan dalam berkomunikasi adalah berkaitan dengan maklum balas. Seterusnya, kita teruskan dengan gangguan saraf penerima. Gangguan saraf penerima boleh terjadi apabila seseorang mengalami kecacatan anggota pendengaran, iaitu telinga. Dalam konteks ini, seseorang akan mengalami kekeliruan maklumat apabila disampaikan oleh pemberi. Terdapat pelbagai jenis penyakit yang dihadapi oleh penerima, iaitu pekak dan presbycusis, iaitu kehilangan pendengaran secara perlahan dan menyebabkan proses pendengaran merosot. Kesan gangguan saraf penerima
terhadap komunikasi ialah penerima tidak dapat memberi maklum balas kepada pemberi dalam setiap maklumat yang disampaikan. Selain itu, penerima akan mempunyai salah faham terhadap maklumat yang disampaikan oleh pemberi. Bertitik tolak daripada komunikasi berlaku. Bertitik tolak daripada pernyataan di atas, masalah persekitaran yang bising boleh menyebabkan halangan komunikasi berlaku. Seseorang individu akan berasa sukar untuk mendapatkan maklumat yang betul dan tepat apabila mempunyai gangguan yang terjadi daripada bunyi persekitaran. Sebagai contoh, apabila seseorang mendengar lagu, terdapat penyelenggaraan ataupun orang yang bersembang. Hal ini akan mengakibatkan interaksi yang dilakukan tidak dapat dijalankan dengan mudah dan maklumat yang ingin disampaikan akan mengalami kekeliruan. Seterusnya kita teruskan lagi dengan komunikasi sahala. Selain itu, halangan dalam berkomunikasi juga adalah disebabkan oleh komunikasi sahala. Komunikasi salah ini menyebabkan pengirim tidak menerima apa-apa reaksi atau respon daripada penerima dan akhirnya menyebabkan komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar. Komunikasi salah ini banyak melibatkan penyampai atau pengirim dalam memberi huraian, penjelasan atau penerangan kepada pendengar. Sebagai contoh, ceramah tentang kepentingan menjaga kesihatan yang disampaikan kepada orang lain. Aktiviti ini melibatkan komunikasi salah dan penyampai hanya bertindak untuk menyampaikan maklumat tentang topik itu. Oleh itu, komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar sekiranya komunikasi salah berlaku kerana tidak ada respon daripada pendengar sepanjang komunikasi itu berlaku. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan penyampaian menerusi saluran kedua. Komunikasi menerusi saluran kedua menyebabkan mesej tidak disampaikan dengan jelas dan tidak mengikut seperti yang diinginkan oleh pengirim. Kadang-kadang, penyampai mesej selepas pengirim menokok tambah mesej yang ingin disampaikan oleh pengirim. Perbuatan ini menyebabkan berlakunya salah faham dan komunikasi yang dijalankan tidak berkesan. Contohnya, pengirim ingin menyampaikan maklumat mengenai tugasan kerja khusus yang akan dihantar pada minggu hadapan, tetapi apabila menerusi saluran kedua, penyampai itu mengatakan bahawa tugasan itu boleh dihantar pada minggu hadapan. Oleh itu, jelaslah bahawa komunikasi yang dijalankan menerusi saluran kedua menjadi penghalang kepada komunikasi yang berkesan. Seterusnya ialah gangguan emosi. Gangguan emosi juga menjadi halangan dalam berkomunikasi. Hal ini kerana penerima menerima dan memahami mesej berdasarkan apa yang dilihat dan didengar mengikut perasaan, keperluan dan juga kehendaknya. Contohnya, pada waktu komunikasi tersebut, penerima berasa tertekan dengan maklumat yang diterima dan terus membuat kesimpulan tentang maklumat itu dengan perasaan yang marah. Sekiranya individu menerima mesej mengikut emosi, maka pengirim tidak lagi dapat memberikan respon selepas penerima mengajukan pendapatnya. Oleh itu, emosi yang dibawa ke dalam komunikasi antara individu menghalang untuk menghasilkan komunikasi yang berjalan dengan lancar dan berkesan. Dan yang terakhir sekali ialah gangguan luaran. Faktor luaran penerima yang menyukarkan untuk mendengar dan melakukan proses berkomunikasi dengan berkesan. Contohnya, bunyi bising yang terhasil daripada orang yang sedang memotong rumput. Bunyi yang terlalu bising menyebabkan penerima tidak dapat mendengar dan menerima mesej daripada pengirim yang dengan baik. Selain itu, penerima juga mungkin akan membuat andaian sendiri mengenai mesej yang telah disampaikan. Apabila penerima membuat andaian sendiri mengenai mesej itu, kemungkinan salah faham akan berlaku disebabkan penerima mentafsir mesej itu dengan salah.
Oleh itu, komunikasi yang berkesan tidak akan berlaku sekiranya terdapat gangguan daripada luaran. Seterusnya, kita teruskan dengan isu-isu keterampilan berbahasa. Isu mengenai keterampilan berbahasa menjadi bahan bualan bagi sesetengah orang. Pada masa kini, terdapat beberapa isu berkaitan keterampilan berbahasa, iaitu bahasa, budaya dan juga media sosial. Isu-isu ini semakin hangat diperkatakan masa kini, lebih lagi dalam hal menyuarakan pendapat melalui cara yang tidak betul. Baiklah, saya akan teruskan dengan isu yang pertama, iaitu isu bahasa. Penggunaan bahasa merupakan aspek yang penting dalam proses komunikasi dengan orang lain. Penggunaan bahasa yang salah akan menyinggung perasaan orang lain dan salah faham akan berlaku antara individu. Sebagai contoh, penggunaan kata-kata kesat dalam menegur orang lain. Penggunaan kata-kata kesat ini juga boleh berpunca daripada persekitaran. Menurut Colbert dan Hasina Halim 2018, pelajar yang mengambil kelas perbahasan lebih suka berhujah dan bersifat agresif secara verbal berbanding dengan mereka yang tidak pernah terdedah dengan persekitaran. Hujah yang bersifat agresif boleh mengakibatkan penggunaan bahasa yang kurang sopan dan menyakiti perasaan orang lain. Oleh itu, jelaslah bahawa isu bahasa bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh oleh masyarakat. Saya akan teruskan dengan isu yang kedua, iaitu isu budaya. Menurut Suwardi Endraswara 2006 dan Jessica Ong Hai Lau dan Abdul Hamid Moidin 2020, istilah budaya berasal daripada bahasa Latin, iaitu colere, yang membawa maksud kehidupan manusia yang sentiasa memelihara dan melakukan pelbagai tindakan. Komunikasi yang melibatkan silang budaya merupakan komunikasi yang melibatkan individu daripada latar belakang yang berbeza dari segi bangsa, etnik, bahasa, agama, tahap pendidikan dan status sosial. Kemahiran komunikasi silang budaya penting agar mempermudahkan kita untuk berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain yang berbeza bangsa dan budaya serta sentiasa mengawal bahasa yang digunakan. Pada masa sekarang, sesetengah masyarakat hidup berkelompok dan menjauhi orang yang berbeza bangsa dan agama. Amalan seperti ini tidak baik dan boleh mengakibatkan pergaduhan antara kaum. Contohnya, kelompok itu menggunakan bahasa yang kotor dan menjatuhkan maruah seseorang individu. Penggunaan bahasa yang menjatuhkan maruah individu tersebut menunjukkan hilangnya kesantunan berbahasa dalam kalangan masyarakat masa kini. Oleh itu, sifat hidup berkelompok haruslah dielakkan dalam menjalankan komunikasi dengan orang lain bagi mengelakkan penggunaan bahasa yang kurang sopan dalam komunikasi. Seterusnya, saya akan teruskan dengan isu sosial media. Media sosial merupakan antara medium untuk menyampaikan atau meluahkan perasaan masyarakat. Masyarakat zaman kini, terutamanya remaja, menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai sesuatu isu dengan emosi. Emosi yang dibawa semasa menyuarakan pendapat mereka itu menyebabkan penggunaan bahasa pasar dan kata-kata kesat yang tidak mencerminkan identiti orang Melayu yang mengamalkan kesantunan berbahasa. Hal ini kerana penggunaan media sosial dalam telefon pintar amatlah mudah dan tidak memerlukan kos yang tinggi untuk menyuarakan pendapat sehingga masyarakat alpa akan keterampilan berbahasa yang patut diterapkan semasa berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, penggunaan bahasa rojak merupakan salah satu isu yang hangat diperkatakan dalam kalangan guru-guru. Hal ini demikian kerana penggunaan bahasa rojak dapat menurunkan kualiti tata bahasa dalam kalangan murid. Menurut Fahmi 2017 dalam berita harian dan Hidayah Syafi'i 2019, penggunaan bahasa rojak secara berleluasa oleh stesen televisyen dan penerbitan akan membebankan tugas pendidik untuk memperbetulkan tata bahasa serta pemahaman bahasa Melayu dalam kalangan pelajar.
Hal ini menyebabkan penggunaan bahasa dalam kalangan murid semakin teruk dan hilangnya kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi. Oleh itu, pihak yang berkenaan haruslah mengambil tindakan untuk membendung isu penggunaan bahasa dalam media sosial bagi mengelakkan lebih ramai golongan muda yang menggunakan tata bahasa yang salah. Baiklah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Saya dapat merumuskan bahawa komunikasi berkesan dapat dijalankan sekiranya tidak ada halangan yang berlaku sepanjang proses komunikasi tersebut. Penggunaan bahasa semasa bertutur haruslah dikawal dan ditapis serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Penggunaan bahasa yang kesat dan kotor perlu dielakkan daripada digunakan dalam komunikasi dengan orang lain. Istilah-istilah yang baru muncul hanya menjadi ikutan tetapi masih membawa maksud yang sama walaupun kita menggunakan bahasa yang sopan. Isu-isu terkini mengenai keterampilan berbahasa juga haruslah diambil perhatian oleh semua orang agar tidak berleluasa dan dapat melahirkan lebih ramai golongan yang matang dalam membuat keputusan. Sekian, terima kasih.